Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Wan dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan mengenai waris Sultan Sulu menggunakan mahkamah arbitrari dalam menuntut hak mereka di Sabah. Secara dasarnya, dasar Indonesia sentiasa dipengaruhi oleh geopolitik dan sejarah yang kompleks, seperti mana isu tuntutan waris Sulu ini dia berakar rumit sejak zaman penjajahan apabila Sultan Sulu, Sultan Jamalul Alam memeterai perjanjian British North Company pada 1878, dan istilah sewa dalam perjanjian tersebut kekal menjadi isu utama sehingga ke hari ini, yang mana waris Sultan Sulu berpendapat bahwa Sabah masih milik mereka. Hasil daripada tuntutan tersebut dibawa ke Mahkamah Arbitrari Antarabangsa untuk mencari penyelesaian yang adil, karena tuntutan ini telah mencabar Malaysia untuk mengekalkan kedaulatannya sambil mengelakkan ketegangan dengan negara Filipina. Dan dengan menggunakan Mahkamah Arbitrari, dia mencerminkan kepercayaan terhadap undang-undang antarabangsa dan komitmen Malaysia kepada penyelesaian pertikaian yang secara aman. Namun, isu ini bukan saja melibatkan aspek undang-undang, tapi juga politik dan sentimen kebangsaan, yang mana di Filipina, tuntutan ini disokong oleh sebagian besar daripada masyarakat dan ahli politik mereka, manakala di Malaysia terdapat kebimbangan bahawa penerapan tuntutan tersebut boleh menjejaskan kestabilan dan keselamatan negara. Secara keseluruhannya, pengurusan isu ini memerlukan keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan negara dan mengelakkan ketegangan. Oleh itu, Malaysia perlu menggunakan diplomasi yang bijak untuk menangani tuntutan ini dan menonjolkan komitmennya terhadap penyelesaian aman dan sah bagi setiap pertikaian antarabangsa. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kaurniam bin Jairin, nomor matriks BE22160874. Pada kali ini saya akan membentangkan bagian saya yaitu latar belakang sejarah. Seperti yang kita ketahui, Kesultanan Sulu merupakan salah satu kesultanan yang paling berkuasa di Kepulauan Sulu apabila ia diasaskan pada awal abad ke-15. Kesultanan Sulu mempunyai kuasa yang paling besar. Beliau menguasai sebagian pulau Mindanao di Filipina, Kepulauan Sulu, dan beberapa kawasan di Borneo Utara yang kini digelar sebagai Sabah. Pada abad ke-17 dan awal abad ke-18, Kesultanan Brunei menghadapi banyak masalah dalaman dan luaran, termasuk pemberontakan dan ancaman. Sultan Brunei mengadakan pakatan dengan Kesultanan Sulu untuk mengukuhkan kedudukan. Kesultanan Sulu membantu Brunei dengan tentera dalam menghadapi ancaman pemberontakan dalaman melalui pakatan ini. Pada tahun 1704, Sultan Brunei menyerahkan wilayah Sabah Timur kepada Sultan Sulu sebagai balasan atas bantuan ketenteraan yang diberikan oleh Kesultanan Sulu. Tujuan penyerahan ini adalah untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan ketenteraan kedua-dua kesultanan dan untuk mengucapkan terima kasih kepada bantuan yang telah diberikan kepada Brunei. Dengan kemunculan kuasa penjajah barat pada abad ke-19, kuasa Kesultanan Sulu di wilayah ini mula kehilangan kuasa. Sultan Sulu menandatangi perjanjian pada tahun 1878 dengan Baron von Overbeck dan Alfred Den, wakil syarikat Borneo Utara British. Dalam perjuangan Sultan Sulu untuk mendapat warisan Sabah, perjanjian ini memainkan peranan penting. Perjanjian ini menyatakan bahwa Sultan Sulu memberikan BNBC hak dan kuasa ke atas Borneo Utara. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa versi yang berbeza dalam perjanjian ini. Antaranya ialah versi bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Versi bahasa Melayu mengatakan bahwa kawasan itu dikenakan cukai pajakan, manakala versi dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa kawasan itu diserahkan secara kekal. Perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Jamalul Alam dari Sulu dengan Baron von Overbeck dan Alfred Den dari Syarikat Piagam Borneo Utara British pada tahun 1878 menandakan permulaan tuntutan ini. Perjanjian ini memberikan syarikat hak untuk menguruskan Sabah dengan membayar sultan-sultan warisnya setiap tahun. Walaupun perjanjian ini mengatakan ialah pajakan atau sewa bagi orang Sulu, namun dalam perjanjian tersebut ianya lebih ke arah penyerahan. Selepas peralihan kuasa dan pembentukan Malaysia, Sabah menjadi salah satu negeri persekutuan Malaysia apabila ia telah ditubuhkan pada 16 September 1963. Pembentukan ini bermula dengan keputusan rakyat Sabah untuk menjadi Malaysia.
Namun pada masa yang sama, kerajaan Filipina menuntut Sabah berdasarkan sejarah Kesultanan Sulu. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengesahkan kedaulatan Malaysia ke atas wilayah yang dipertikaikan pada tahun 2002, tetapi Filipina dan waris Sultan Sulu terus menuntut. Ketegangan meningkat pada Februari 2013 apabila kumpulan bersenjata yang mendakwa sebagai tentera diraja Kesultanan Sulu mendarat di Datu, Sabah, dalam usaha untuk menuntut kembali Sabah. Ini menyebabkan pertempuran dengan pasukan keselamatan Malaysia dan menyebabkan kematian berlaku. Serangan itu menyebabkan pembayaran tahunan kepada waris Sultan Sulu dihentikan oleh kerajaan Malaysia. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Malaysia telah melanggar perjanjian asal. Waris Sultan Sulu telah menuntut hak mereka terhadap Sabah di Mahkamah Antarabangsa dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Malaysia perlu membayar waris Sultan Sulu ganti rugi kerana melanggar perjanjian 1878. Menurut Mahkamah Timbang Tara Perancis pada Mac 22, walau bagaimanapun, Malaysia menolak putusan ini dan terus mempertahankan Sabah sebagai wilayahnya sendiri. Mahkamah Arbitrari Antarabangsa ialah sebuah organisasi antarabangsa yang berpusat di Hague, Belanda. Ditubuhkan pada 1899, ia pada asalnya Persidangan Keamanan Hague. PCA menggalakkan penyelesaian pertikaian yang melibatkan negeri, agensi negeri, organisasi antara kerajaan dan pihak swasta dengan membantu dalam penubuhan Mahkamah Timbang Tara dan memudahkan urusan undang-undang antara mereka. Tidak seperti keadilan antarabangsa yang juga terletak di Istana Keamanan di The Hague. PCA memberi tumpuan kepada Timbang Tara dan penyelesaian pertikaian. Mahkamah Arbitrari telah menjadi alat penting dalam penyelesaian sengketa antarabangsa termasuk konflik tuntutan hak waris Sultan Sulu terhadap Sabah. Sebagai mekanisme alternatif kepada litigasi tradisional di mahkamah, Arbitrari menyediakan platform yang netral, efisien, dan adil untuk menyelesaikan pertikaian. Dalam kes ini, Mahkamah Arbitrari seperti ASEAN International Arbitration Center AISC memainkan peranan penting dalam menyediakan proses penyelesaian yang berstruktur dan objektif. Antara proses dan peranan yang dilakukan dalam Mahkamah Arbitrari ialah pendaftaran kes, pembentukan panel arbitrari, pendengaran awal, pengumpulan dan penyampaian bukti, pendengaran arbitrari, pembahasan dan keputusan, dan pelaksanaan anugerah arbitrari. Sultan Sulu melantik Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara pertama di Spanyol dan kemudian di Prancis untuk meneruskan tuntutan mereka melalui Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Walaupun Mahkamah Spanyol akhirnya memerintahkan Baginda untuk berhenti, waris Sultan Sulu menggunakan Mahkamah Timbang Tara untuk menegaskan hak mereka. Mereka lebih memilih timbang tara berbanding prosiding mahkamah biasa karena ia adalah cara yang lebih cepat dan kurang sukar untuk menyelesaikan pertikaian apabila diplomasi dan rundingan gagal membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka memilih organisasi timbang tara antarabangsa yang dihormati seperti Pusat Timbang Tara dan Pengantara Antarabangsa yang mahir dalam menyelesaikan konflik antara negara atau organisasi yang mempunyai kepentingan undang-undang global. Dan salam sejahtera. Saya akan membincangkan isu undang-undang antarabangsa, yaitu penilaian terhadap kesahihan tuntutan warisan Sulu menurut Undang-Undang Antarabangsa. Tuntutan waris Sultan Sulu ke Sabah telah menjadi sumber pertikaian yang kompleks dan berpanjangan. Dalam menilai tuntutan waris Sultan Sulu terhadap wilayah Sabah berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama sekali, latar belakang sejarah. Memahami latar belakang sejarah tuntutan Kesultanan Sulu adalah langkah pertama yang penting. Kesultanan Sulu telah lama wujud sebagai entiti politik yang berkuasa di wilayah Kepulauan Sulu dan sekitarnya di Sabah. Sabah yang dulunya dikenali sebagai Borneo Utara merupakan sebahagian daripada Kesultanan Sulu sebelum diserahkan kepada Syarikat British North Borneo pada tahun 1878 melalui satu perjanjian yang kontroversial. Sebahagian mendakwa ia adalah penyerahan mutlak cession, sementara yang lain mendakwa ia adalah sewaan lease. Sebenarnya Sabah juga telah menyertai Persekutuan Malaysia pada 1963 selepas referendum di mana majoriti rakyat Sabah mengundi untuk menyertainya. Sejak itulah Sabah telah dianggap sebagai sebahagian daripada Malaysia oleh masyarakat antarabangsa. Namun, walaupun faktor sejarah boleh menjadi relevan dalam pertikaian wilayah, Undang-Undang Antarabangsa menegaskan bahawa tuntutan sejarah saja mungkin tidak mencukupi untuk mewujudkan pemilikan sah.
Seterusnya, perjanjian dan persetujuan masa lalu yang melibatkan Kesultanan Sulu, Malaysia dan Filipina memainkan peran penting dalam menentukan tuntutan wilayah. Sebagai contoh, perjanjian 1878 antara Sultan Sulu dan Syarikat Borneo Utara British sering dirujuk dalam konteks ini. Pada tahun 1658, Sultan Brunei menyerahkan wilayah Sabah kepada Sultan Sulu sebagai balasan atas bantuannya dalam menangani pemberontakan di Brunei. Pada tahun 1878, Sultan Sulu Jamalul Ahlam Kiram menyewakan wilayah ini kepada British North Borneo Company dengan bayaran tahunan sebanyak $5,000 Meksiko. Undang-Undang Antarabangsa mengiktiraf perjanjian sebagai instrumen undang-undang yang boleh memberi kesan kepada sepadan wilayah dan pemilikan. Selepas penjajah British meninggalkan rantau Melayu ini, pajakan ini dipindahkan kepada Malaysia pada tahun 1963, tetapi dikatakan melanggar undang-undang karena wilayah tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemilik asal, yaitu Kesultanan Sulu. Analisis perlu melihat sama ada perjanjian ini masih sah dan relevan, serta bagaimana ia telah diiktiraf dan diinterpretasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dan daripada itu, prinsip kedaulatan. Kedaulatan adalah asas undang-undang antarabangsa yang telah menekankan kuasa negara ke atas wilayahnya. Malaysia telah menguasai dan mentadbir Sabah sejak 1963 dan diiktiraf oleh PBB serta negara-negara lain. Keputusan ICJ pada 2002 memberikan Malaysia pemilikan ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan juga telah mengukuhkan lagi status Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia. Pengiktirafan kedaulatan ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesahihan tuntutan waris Sultan Sulu di bawah Undang-Undang Antarabangsa. Dan akhir sekali, mekanisme penyelesaian pertikaian. Undang-Undang Antarabangsa menyediakan rundingan, timbang tara dan penghakiman oleh ICJ untuk menyelesaikan pertikaian. ASEAN juga boleh menjadi pengantara untuk menyelesaikan isu ini secara aman. Waris Sultan Sulu juga boleh menggunakan mekanisme ini untuk penyelesaian sah dan aman. Proses ini akan membolehkan pihak-pihak yang terlibat menangani pertikaian dengan cara yang konsisten dengan norma undang-undang antarabangsa. Melalui rundingan, pihak-pihak boleh mencapai penyelesaian secara damai tanpa perlu melibatkan pertikaian yang berbeda. Selamat sejahtera, nama saya Syamia Anapupan Pelagan. Hari ini saya akan membentangkan tentang perspektif Malaysia dan Filipina dalam konteks hubungan antarabangsa. Perspektif yang pertama ialah pengaruh sejarah dan sistem undang-undang. Malaysia merupakan sejarah sebagai bekas tanah jajahan British, manakala bagi Filipina merupakan tanah jajahan Sepanyol dan Amerika. Selain itu, geopolitik dalam kedudukan strategik merupakan perspektif Malaysia dan Filipina dalam konteks hubungan antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua-dua negara terletak berhampiran dengan Laut Cina Selatan. Kawasan ini kaya dengan sumber asli, penting untuk perdagangan dunia. Perspektif yang terakhir ialah pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Malaysia menggunakan undang-undang antarabangsa untuk mengukuhkan tuntutan wilayah dan kestabilan serantau, manakala Filipina menekankan penyelesaian konflik maritim melalui sistem kehakiman. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur binti Maddulam. Saya akan menjelaskan tentang implikasi politik dan sosial yang mana impak tuntutan warisan Sulu terhadap hubungan Malaysia dan Filipina. Hubungan Malaysia dan Filipina ni melalui hubungan diplomatik antara Malaysia dan Filipina tidak terjejas ekoran daripada tuntutan warisan Sulu terhadap Sabah, malahan terus berkembang dan berubah mengikut perubahan semasa. Walaupun terdapat beberapa cabaran, kedua-dua negara itu berusaha untuk memastikan hubungan yang harmoni dan saling menguntungkan. Salah satu hubungan diplomatik yang orang jalankan adalah negara Malaysia dan negara Filipina seperti berikut, yakni kerjasama ekonomi. Malaysia dan Filipina punya hubungan ekonomi yang sangat kukuh. Bukan itu sahaja, hubungan antara negara Malaysia dan Filipina juga sangat baik dalam aspek kerjasama keselamatan. Malaysia dan Filipina bekerjasama dalam isu-isu keselamatan serantau, termasuk pencegahan jenayah, rentasan sempadan dan ancaman kumpulan militan. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Membentangkan kesan sosial dan politik terhadap penduduk tempatan Sabah. Tuntutan waris Sultan Sulu terhadap Sabah melalui Mahkamah Harbitari telah menimbulkan ketegangan dan kebimbangan di kalangan penduduk tempatan Sabah.
Tuntutan ini juga mungkin telah menimbulkan pertanyaan tentang identiti dan kepentingan etnik di Sabah. Penduduk tempatan mungkin merasa perlu untuk mempertahankan identiti dan kepentingan mereka dalam konteks tuntutan tersebut. Tuntutan ini juga telah meningkatkan kesedaran politik di kalangan penduduk tempatan Sabah. Seterusnya, tuntutan waris Sultan Sulu terhadap Sabah telah mendorong kerajaan Malaysia menggunakan saluran diplomatik dan perundangan untuk mengendalikan tuntutan tersebut. Tuntutan ini juga telah meningkatkan kesedaran politik di kalangan penduduk tempatan Sabah. Tuntutan ini juga telah mendorong penduduk tempatan Sabah untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik tempatan. Walaupun tuntutan waris Sultan Sulu terhadap Sabah melalui Mahkamah Arbitari telah menimbulkan beberapa kesan sosial dan politik, keputusan mahkamah telah menegaskan kedudukan Sabah dalam Malaysia. Kesan sosial dan politik ini tetap relevan dan perlu diperhatikan dalam konteks hubungan antara penduduk tempatan dan isu-isu politik yang berkaitan. Baiklah, untuk cadangan penyelesaian pula, pertama sekali adalah dialog dan perundingan. Ianya memerlukan pendekatan yang teliti dan menyeluruh, di mana kita perlu mengetahui semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Seperti contoh, dalam kes ini yang terlibat adalah waris Sulu itu sendiri, Malaysia dan juga Filipina. Kita perlu menetapkan agenda yang jelas untuk perundingan, agar ianya penting untuk mencapai kesepakatan di kalangan semua pihak yang terlibat. Cadangan seterusnya adalah pembangunan kawasan. Pelaburan dalam infrastruktur adalah komponen penting. Infrastruktur yang mencukupi membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi yang baik, negara kita dapat meningkatkan tindak balas terhadap kecemasan dan keselamatan serantau. Dengan arti mudah, dengan adanya ekonomi yang baik, kita dapat menguatkan lagi kita punya kekuatan ketenteraan. Dengan ketenteraan yang baik, jika berlaku lagi kes seperti di Ladatu, kita dapat membuat tindakan yang mudah dan juga lebih mencapai objektif. Terima kasih. Tuntutan waris Sultan Sulu di Mahkamah Arbitrari mencerminkan usaha mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan pampasan atas hak sejarah mereka di Sabah. Walaupun proses arbitrasi ini memberikan platform antara bangsa bagi mereka untuk menyuarakan tuntutan, keputusan akan bergantung pada interpretasi undang-undang antara bangsa, perjanjian terdahulu dan hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Adalah penting bagi semua pihak untuk berusaha mencapai penyelesaian yang adil dan damai dengan mengambil kira kepentingan sejarah, hak kedaulatan dan kestabilan serantau. Sekian daripada kumpulan kami, tuntutan waris Sultan Sulu di Mahkamah Arbitrari.